Radio Television Malaysia (RTM) kerana telah memenangi anugerah kategori filem dokumentari pendek terbaik di Festival Filem Dunia Cannes (CWFF) dan anugerah bagi kategori Best First Time Short Dokumentari 2022 oleh BKK Short Documentary International Short Documentary Award menerusi program dokumentari bertajuk Hijrah Muhibah, Migration Goodwill Malaysia, program Syahadah 2022. Pewaris-pewaris kita pada masa akan datang, usaha-usaha yang telah kita pupuhkan pada hari ini yang boleh menyatupadukan masyarakat di sini haruslah diteruskan. Supaya ahli gereja kita meletakkan kereta di kawasan masjid. Sesuatu yang mahal. Mungkin kita tak ada perkara. Saksikan siaran ulangan program Syahadah 2022 dokumentari Hijrah Muhibah, Migration Goodwill Malaysia di TV1 dan TVOK yang terbaik hanya di RTM. RTM, teman setia anda. Baik, ini kisah kejayaan kebawakan kepada anda pagi ini. Kalau boleh saya nak biarkan pemenangnya pegang sebenarnya. Bersama kami pagi ini Encik Azri Ahmad Mustafa Hadi yang merupakan penerbit untuk Syahadah 2022, juga pemenang filem dokumentari pendek terbaik, dan juga Encik Muhammad Hanif Abdul Aziz, penerbit Syahadah 2022 dari unit majalah Dokumentari TV. Kita sangat berbangga sebenarnya dengan kejayaan ini. Baru saja diumumkan beberapa hari lepas. Mungkin Azri boleh terangkan kepada para penonton sebenarnya bagaimana proses mula dihantar submission kepada Cannes Festival ini. Terima kasih diucapkan kepada hos. Okey, bagaimana kami mula-mula hantar kepada festival ini ialah melalui penyertaan kerana sekarang ni pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi dia menggunakan secara hybrid. Jadi kami menghantar melalui online, kami download video, kami buat terjemahan dan kami hantar. Jadi dia ada beberapa stage lah yang untuk pertandingan ini, penganugerahan ini. Jadi dia bermula dengan semi-finalis, shortlisted, finalis, official selection, kemudian sebagai winner. Dan baik saja diumumkan, di mana anda berada ketika itu, Macam Hanif? Saya berada kat office tu bila ada kawan saya dia cakap, Azri rasa-rasa Azri macam menang ni. So saya macam saya telefon dia lah, betul ke? Dia cakap betul lah, dia dah baru saja dapat. So kita orang rasa macam alhamdulillah, ada juga daripada production Syahadah dapat memenangi award di peringkat antarabangsa. Saya rasa macam very proud dengan sahabat saya ni. Macam terbaik sebab ada peringkat yang orang kata Cannes satu festival yang besar. So bila menang tu ada di kalangan production Syahadah tu menang, rasa bangga sebab ia macam mempertambatkan usaha kami peringkat antarabangsa, especially RTM Alhamdulillah. Syahadah memang satu nama yang sangat besar dari segi produksi. Bagaimana pula sempatkah anda melihat pesaing-pesaing lain yang juga menghantar karya mereka? Daripada website penganjur festival, memang kita lihat banyaklah setiap negara ada banyak yang hantar, kebanyakannya negara US. Namun festival yang berada di Europe ini memang satu benda yang menariklah apabila kita negara Asia, Southeast Asia dan juga Malaysia terpilih untuk dokumentari. Jadi banyak lagi yang hebat-hebat daripada negara-negara lain, namun atas sebab rezeki yang Tuhan berikan kepada kita RTM dan juga Malaysia, alhamdulillah kita terpilih. Boleh recap balik apa antara intipati dokumentari pendek tersebut?
Okey, dokumentari pendek tersebut mengisahkan tentang seorang guru agama dan juga imam satu daripada Terengganu. Beliau mula-mula mendapat surat pindahlah daripada Terengganu untuk berkhidmat di Lutong Miri, Sarawak. Beliau orang Terengganu. Jadi apabila dapat surat tu, beliau tanya dengan guru agama beliau tanya dengan ibu bapa beliau. Jadi guru agama beliau dan juga ibu bapa beliau menasihatkan untuk pergi. Jadi niat karakter utama itu iaitu Encik Zulkifli ni untuk pergi untuk sementara, Ustaz Zul. Tapi apabila dah sampai ke sana, dah jadi bertahun-tahun pula. Dia jadi seronok. Dia dapat benda yang kita tak dapat di sana, iaitu keserasian antara berbeza agama di sana. Jadi itu yang dia duduk dan stay sampai sekarang. Dan macam Hanif, berapa lama sebenarnya proses untuk tukar buat subtitle, permohonan dan fasa menunggu itu bagaimana untuk menegakkan keputusan mereka? Untuk proses-proses itu kami dari produksi unit majalah Negeri Syadah, tim Syadah mengambil masa lebih kurang hampir 3 minggu lah untuk menyediakan apa keperluan-keperluan yang diperlukan. So macam penerbit Azri banyak bertanya kepada kami semua macam mana proses-proses tu. So sebenarnya first time lah kami menyertai pertandingan-pertandingan macam ni. So just try error lah. So alhamdulillah kami dapat orang kata menyelesaikan proses tu. So dia punya hasil macam ni lah. Mungkin kita ambil ayat tadi, mungkin perpaduan yang menyebabkan kekuatan pada cerita Azri tersebut. Sebab ada aspek agama, peranan agama, tapi bagaimana mereka bermuafakat sebenarnya untuk menjadikan satu komuniti yang lebih mesra. Kenapa sekarang baru hantar? Kenapa tidak terfikir sebelum ini? Ataupun sebelum ni pernah hantar tapi tidak mendapat kejayaan yang sama? Okey, untuk yang episod yang ini, kita baru habis penggambaran dalam bulan 2 hari itu dan dia ditayangkan pada bulan puasa hari itu, lebih kurang dalam bulan 4, bulan 5 tak silap saya, ditayangkan. Jadi kita hantar kemudian apabila buka festival filem antarabangsa ni, dia tidak buka sepanjang tahun. Dia akan buka a few months and then tutup. Jadi kita akan ikut regulation yang mereka arahkan kita and then baru kita hantar. Jadi memang festival filem pula seperti diarahkan oleh unit pengurusan dan sebagainya di RTM, kita pilih yang baik-baiklah, yang terbagus, yang mendapat pengiktirafan di industri itu sendiri. Dan dalam banyak-banyak episod, apa yang paling dekat di hati jiwa, terutama untuk Hanif? Selain daripada menang, apa antara keistimewaan dalam episod? Kalau macam saya lebih kepada, saya lupa tajuk tapi menceritakan seorang watak tersebut, Pakcik Rosli, penggali kubur. Orang kata cerita tu mengangkat seorang penggali kubur unsung hero yang masa itu dalam keadaan COVID, dia telah settlekan, menyelesaikan menggali kubur untuk pesakit COVID tu dalam sehari lebih kurang yang saya tonton lebih kurang 50 ataupun 60 kubur sehari. So saya nampak macam sebelum ni, kalau sebelum adanya COVID tu kita tak tahulah peranan macam penggali kubur. Kita tahu tapi mungkin kita tidak mendalami jiwa penggali kubur tersebut. Tapi bila adanya COVID tu kita mendapat tahu bagaimana pentingnya penggali kubur pada jawatan penggali kubur pada ketika itu. Tajuknya Raudatul Sakinah, tak silap saya. Dan bila mendapat kejayaan seperti ini, bagaimana ia memberi motivasi kepada Azri dan juga Hanif selepas ni untuk menghasilkan satu yang lebih power lagi supaya boleh mengangkat lagi level produksi masing-masing? Kadang saya sendiri sebagai pemain industri yang baru dalam jabatan penyiaran, dalam RTM, dalam dunia industri ini, tetapi alhamdulillah diberikan kelebihan oleh sokongan rakan-rakan, doa rakan-rakan dan Allah Subhanahu Taala untuk sampai ke peringkat ini. Saya percaya dengan pengiktirafan dan pencapaian ini memberi semangat yang lebih besar kepada kami di unit majalah dokumentari, di pihak pengurusan kami, pihak pengurusan RTM dan juga semua warga RTM untuk menghasilkan lebih banyak produk-produk yang membawa cerita rakyat ke hadapan dan naikkan cerita rakyat supaya benda ni boleh ditonton di seluruh dunia. Saya percaya ini baru permulaan pencetus untuk lebih banyak pengiktirafan di peringkat antarabangsa oleh semua warga RTM. Bukan saya hanyalah pencetus. Mungkin lebih banyak lagi, jauh lebih baik daripada saya. Dari segi logistik penggambaran, kita tengok lokasinya pun boleh tahan mencabar juga. Boleh dikongsikan dengan para penonton apa antara pengalaman yang tak dapat dilupakan sepanjang penggambaran? Macam saya ada pengalaman berada di Sabah, saya lupa di tempat itu,
Pegalungan kot. Saya sorry kalau saya tersilap apa, mengambil masa lebih kurang 3 jam nak masuk ke tempat tu. So ini very challenge lah. Maksudnya begitu mencabar bila kita nak mendapatkan sesuatu tu dari segi logistik. Kita kadang masa tu ada problem, kenderaan ada macam tayar terbenam. So menuntut kesabaran apa, tapi alhamdulillah dengan kerjasama semua kita dapat juga berjaya menghasilkan tu. Tayar tenggelam pun footage tu sebenarnya tu. Bagaimana pula sinergi di antara tim sepanjang produksi dan selepas memenangi penganugerahan seperti ini, bagaimana ia merapatkan lagi kekuatan suatu tim penerbitan itu? Saya dah berkhidmat di banyak jabatan di Melata dalam 15 tahun, lebih 6 jabatan. Saya lihat di RTM ni ada satu budaya yang amat baik di mana kesepaduan antara mereka, antara kami, siapa-siapalah, cameraman ke, lighting man ke, host ke, dia tak pernah komplain, kerja malam boleh, kerja pagi boleh. Itu yang culture tu kat RTM ada. Kat tempat lain saya kurang nampak ada, tapi kurang nampak. Tapi di RTM ni, bab berkira kerja tu saya tak nampak langsung. Semuanya bersemangat. Jadi perkara itu yang membuatkan kami, para penerbit, berminat untuk bergerak lebih hadapan. Sebab kami mendapat support yang cukup baik daripada semua tim teknikal, tim post production, pra-production, sesiapa yang ada di pejabat seperti pembantu penerbitan, Puan Suhaila, Puan Izrika, Puan Hanim, ramai. Walaupun mereka berada di pejabat, mereka bantu. Jadi Nazri, ramailah. Anik Nordin. Jadi kesepaduan tu saya nampak sinergi tu memang RTM ni tempat yang memang semua orang mahu bekerja sama-sama. Semua bersemangat. Kadang tak cukup tidur, kadang sampai malam, tapi semua happy je. Itu saya nampak di RTM ni, culture dia. Yang tu saya tak nampak kat tempat lain kurang. Jadi kat RTM ni semualah belakang tabir, depan tabir, post production, pra production, semasa production. Susah nak cari orang yang sanggup kerja sebegini. Itu yang saya nampaklah pengalaman saya di sini. Senyum ya. Itulah pengorbanan maksudnya. Itulah pengorbanan sebagai apa ni orang kata production memang. Production juga dikaitkan sekarang ada yang beranggapan kalau production itu mesti kosnya tinggi, mesti timnya ramai. Kalau dibandingkan juga dengan ada beberapa penerbitan bebas yang lain yang tidak menggunakan equipment sebegitu banyak. Apakah untuk produk ini ataupun dokumentari ini masih lagi menggunakan tim yang ekstensif? Dan adakah Hanif rasa itu perlu sebenarnya untuk memberikan satu yang lebih lagi? Kalau diberi peluang untuk mendapat peluang-peluang itu, alhamdulillah mungkin boleh menambah baikkan, tapi sekiranya ni kami apa yang ada sekarang kami akan menggunakan untuk untuk menggunakan utilize maksudnya menggunakan apa yang ada untuk menghasilkan yang lebih baik Kita tengok kalau ada bajet ke apa mungkin akan lebih lagi. Selalunya bila ada bajet ia akan lebih baiklah kan. Tapi kalau sekiranya tak ada, kita akan cuba macam mana sekalipun hasil produk kita akan buat yang terbaik. Sejauh mana pula tim editorial diberikan kebebasan untuk berkarya, memberikan idea dengan bebas tanpa ada kadang penaja minta benda lain, mungkin pengurusan juga ada idea-idea yang perlu dimasukkan. Jadi sejauh mana kebebasan editorial itu ada pada Azri? Di RTM saya lihat kebebasan berkarya tu dipraktikkan dengan amat tinggilah oleh perusahaan RTM. Maknanya apa pandangan yang kita ada, kita utarakan pada sponsor kepada pihak pengurusan dan sekiranya idea kita itu tidak melanggar tata cara etika penerbitan penyiaran, maka saya tengok pihak pengurusan RTM menyokong. Jadi tak ada masalah. Saya balik kepada soalan tadi yang kata pasal perlu ke kru lebih besar. Betul. Sekiranya ada peluang, alhamdulillah. Namun dengan tenaga kerja yang sedia ada, kami percaya kami boleh buat. Tetapi sekiranya diberikan masa hadapan, dibekalkan unit majalah dan dokumentari dengan equipment lebih baik, dengan tenaga kerja yang lebih baik, lebih ramai, mungkin kita boleh pergi lebih jauh daripada apa yang ada kini. Itu insya-Allah. Sasaran selepas ini, kita tanyakan Hanif dulu. Sasaran selepas ini kami akan membuat kami akan cuba untuk menghasilkan program-program yang lebih menarik, lebih segar, dan kalau boleh apa yang Cik Azri buat tu kita akan cuba maintain kan. Kita akan cuba buat yang terbaik untuk penonton di rumah lah. Ruang ni untuk Azri, kata-kata terima kasih kepada semua yang telah bersama anda dari sebelum pre-pro sehinggalah habis hingga dapat penganugerahan ini. Apa yang ingin anda sampaikan kepada mereka? Saya dengan penuh rendah diri mengucapkan terima kasih kepada semua warga RTM
tanpa sokongan anda, saya tidak berada di sini. Saya percaya ada yang mendoakan, ada yang beri sokongan secara moral dan fizikal. Ramai yang terlibat untuk penerbitan program ini bermula daripada pre-production, pra-produksi, kepada semasa produksi dan juga pasca produksi itu sendiri. Ramai yang terlibat, namun nama-nama itu kalau saya sebut terlampau ramai. Jadi, saya mengucapkan terima kasih. Teruskan bekerja dengan seikhlas hati, sejujur di RTM ini. Saya percaya RTM boleh pergi jauh, lebih jauh daripada kini. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahniah sekali lagi. Best Documentary Short Film, Migration Goodwill Malaysia merupakan satu lagi pembakar semangat untuk anda semua yang berminat dalam bidang produksi khususnya untuk terus menghasilkan sesuatu yang memberi kesan kepada komuniti. Tahniah sekali lagi dan kita nantikan karya seterusnya selepas ini. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dengan satu lagi aspek topik kesihatan. Jangan ke mana-mana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Setinggi-tinggi